يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung muka surat 290, di mana Abu Dzar Al-Ghifari menjelaskan kepada kita tentang bekalan untuk menghadapi perjalanan yang jauh menuju kepada alam akhirat. Jadi bekal yang pertama yang disebut ialah sembahyang 2 rakaat di tengah malam untuk menghadapi gelapnya kubur. Sebagaimana satu, orang panggil sebagai satu training ataupun satu latihan untuk berada dalam kubur yang gelap gelita seorang diri, maka kita diminta supaya bangun tengah malam. Jadi berlatih. Bila bangun tengah malam tu, biasanya kita bangun seorang diri, habis tinggi kita kejut bini kita. Itu pun kalau kita sembahyang, mungkin dia dalam bilik tidur, kita kat luar, seorang-seorang semua, gelap. Jadi itu satu latihan untuk berada dalam kubur. Yang keduanya puasa musim panas, sebagai satu training, latihan untuk menghadapi kepanasan di hari akhirat nanti di padang mahsyar. Yang ketiganya, sedekah kepada orang miskin supaya selamat daripada seksa di saat yang sukar. Jadi ini pun satu latihan. Orang miskin, dia miskin, dia susah. Jadi dilatih, diminta kepada kita supaya kita ni mempunyai kekuatan jiwa untuk bagi sedekah duit yang kita cari dengan penat lelah. Dengan penat lelah kitanya, dengan perah otak kitanya, kita cari duit, dapat duit, lepas tu kita cabut daripada duit itu, bagi kepada orang miskin. Pasal apa? Sebab dia susah. Untuk apa dia? Sebab aku pun akhirat besok akan susah juga. Maka bila aku menyelamatkan orang yang berada dalam kesusahan kerana kemiskinan itu, maka Allah Ta'ala pun akan ingat ke kita. Bila kita susah besok, Allah Ta'ala akan ingat. Maka dia akan bantu kita, menyelamatkan kita daripada kesusahan di hari akhirat nanti. Haji untuk menghadapi bahaya-bahaya yang besar. Itu yang keempat. Jadikanlah dunia ini 2 tempat. Dalam dunia ini dikata, kalau boleh kita jadikan dunia ini dalam 2 tempat, 2 keadaan. Yang pertama, majlis untuk mencari dunia, cari dunia. Dan yang keduanya, majlis untuk cari akhirat. Maknanya pesanan Abu Dzar Al-Ghifari ni comel, bagus. Tak adalah kata kita hidup dalam dunia ni kena tumpu buat kerja yang jenis preparation ataupun persiapan untuk menghadapi akhirat. Semayang banyak, cari makan ni kurang sikit. Tak ada. Dia kata kamu hidup dalam dunia ni, buat cara hidup dalam dunia. Oleh kerana kamu duduk dalam dunia, maka kamu kena urus dunia kamu. Antum a'lamu bi umur dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Kamu cari. Nak hidup dalam dunia, nak makan, banyak benda yang kita nak dalam dunia. Nak jaga anak bini, baik. Tapi jangan lupa, lepas dunia ni ada satu alam akhirat, nama dia akhirat. Pasal apa nama dia alam akhirat? Sebab akhir, last. Last kali di situlah tempat dia. Bila sebut last ni, di situ tempat hayyun la yamut. Hidup tak mati.
Oleh kerana di situ hidup tak mati, dalam dunia ni hidup tapi mati. Maka bermakna di sini tempat alam akhirat itu lebih besar dan lebih penting untuk kita fikir. Maknanya sepanjang hidup dalam dunia ni, jangan sampai peringkat kita ni buat satu kerja yang menyebabkan kita hidup dalam akhirat besok yang kekal abadi itu terseksa. Jadi Tuhan dia dah ajar dah, kalau kamu nak suruh hidup dalam alam akhirat besok tak terseksa, hidup aman damai, maka dalam dunia ni kena buat lagu ni. Kena follow, kena ikut. Dan yang ketiga, berbahaya dan tidak berguna. Dan jadikan perkataan itu hanya 2 kalimat. Cakap ni dia kata biar dua benda, untuk 2 benda. Iaitu satu kalimat yang berguna dalam urusan dunia dan kalimat yang kekal di hari akhirat. Dan yang ketiga berbahaya dan tidak berguna. Maknanya gini, maksudnya yang tadi pun sama lah. Hidup dalam dunia ni fikir untuk urusan dunia, tapi jangan lari daripada dia punya real yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Okay? Supaya selamat sampai akhirat. Kalau lari, maka yang ketiganya bahaya. Begitu juga lidah ni, dia kata biar kita gunakan untuk urusan dunia, ikut acuan Allah. Bukan maknanya tak boleh cakap dalam dunia. Bercakap ikut acuan Allah seperti yang kita bincang sebelum ni. Supaya selamat di dunia, selamat akhirat. Kalau tak ikut acuan dunia, maka tak selamat dunia, tak selamat akhirat. Itu yang ketiga. Bahaya makna dia. Yang ketiganya tak ada benda, bahaya. Dan jadikan harta itu 2 manfaat, iaitu satu belanjakan untuk anak keluarga dan satu untuk tabungan akhirat. Belanja harta ni 2. Satu untuk maknanya untuk urusan dunia kita, untuk anak bini kita, kan. Satu lagi tabungan akhirat. Tolong orang lain untuk tabungan akhirat. Kata miskin tadi, kita bantu orang miskin, bantu untuk fisabilillah, kerja-kerja agama. Itu untuk tabungan akhirat. Untuk anak bini itu orang panggil untuk urusan dunia, tapi kalau kita buat kerana Allah, kita juga akan dapat apa akhirat. Itu saya dah sebut dulu. Sebelum ini dia ada satu bab bahagian bagi makan anak bini. Dan yang ketiga berbahaya dan tidak berguna. Kemudian Abu Zar mengeluh. Dia kata, saya telah terbunuh oleh kerisauan terhadap satu hari yang dapat saya kejar. Maka ditanya, apakah yang engkau maksudkan itu? Jawabnya, harapan dan angan-anganku melebihi daripada batas ajal, sehingga tidak dapat beramal. Dia kata dia kata ada satu benda. Dia kata kadang-kadang aku kejar benda tu mengatasi orang panggil melebihi batas ajalku. Kadang-kadang aku tak mikir tentang kematian, aku kejar. Sebab tu orang takut ni tuan-tuan. Dia ada satu syair dia sebut, kenapa orang takut dengan kematian? Orang takut mati ni sebab dia gini, bila dia muda dia takut mati. Masa dia umur muda tu dia takut mati sebab apa? Dia tak kahwin lagi. Tiba-tiba dia kata bagi dia lepas kahwin ni nak mati-mati. Tu orang muda. Masa tu dia cakap lagu tu dia tak kahwin lagi tu. Dia kahwin. Lepas dia kahwin tu, kalau boleh aku nak tengok anak. Dia satu tingkat lagi dia naik. Kalau boleh lepas aku dapat anak seorang mati-mati. Maka impian dia nak dapat anak tu menyebabkan dia berasa kalau boleh nak panjang umur lagi. Itu dia jadi hanyut tu. Dan dia rasakan biasanya lepas kahwin ni dapat anak. Muda lagi dapat anak. Masa tu dia bercakap begitu, tak dapat anak lagi. Tiba-tiba Tuhan takdirkan bagi anak. Bila bagi anak, dia nak anak kedua pula. Kalau boleh biar seorang lagi dapat, tak apa. Jadi dia sentiasa tuan-tuan, dia tak fikir tentang kematian sebab dia dikata orang diheret dengan impian dia. Sampai peringkat dia dapat 5-6 orang anak, maka impian dia takut sangat dengan kematian ini, dia nak dapat cucu pula.
Lepas dapat cucu daripada anak yang pertama kahwin, maka impian dia kata kalau boleh semua anak-anak aku ni aku nak tengok cucu lagi. Lepas dapat cucu tu dia mikir nak cicit pula. Jadi tak sudah. Sebab itu tuan-tuan, impian kita jangan sampai kita lara dia panggil. Kita jadi orang panggil hanyut dengan impian. Akhir sekali kita jadi hanyut dalam dunia ni dan kita abai kepada amalan kita untuk akhirat. Jawabnya, harapan dan angan-anganku melebihi dari batas ajalku sehingga tidak dapat beramal. Isa alaihissalam berkata, jangan banyak bercakap selain zikir kepada Allah, sebab banyak bercakap menyebabkan beku hati, dan hati yang beku jauh dari Allah. Tetapi engkau tidak mengetahui. Seorang sahabat berkata, jika engkau berasa keras hatimu dan lemah badanmu, berkurang rezekimu, maka ketahuilah bahawa engkau telah bercakap yang bukan kepentinganmu. Wallahu a'lam. Lepas tu dia pergi kepada bab tamak dan panjang angan-angan. Ya. Itu esok pula ya. Cuma saya nak jawab ada satu soalan, dua soalan. Ini orang muslimat tanya, sembahyang sah ni bila dah penuh sah pertama belakang tu, sah kedua tu nak start mana? Sah yang kedua tu nak start mana? Tengah ke ataupun belah kanan dia lah? Belah kanan. Ya. Baik. Bab sah ni dia tak ada apa ni, bab barisan ataupun sah ni dia tidaklah melibatkan batal ataupun sah ni sembahyang kita, cuma adab dia panggil. Dia masuk dalam bab cara teknikal. Macam mana kita nak masuk sah orang panggil. Ya. Sah pertama dah penuh. Nak start mana ni? Tengah ke tepi? Dia start sah ni dia kira yang terdekat dengan imam. Ya. Macam kita lah, yang hot lelaki pun lagu tu juga. Kalau ikut yang sebenarnya, sah orang perempuan ni duduk tengah. Macam orang lelaki, cuma dia belakang. Itu yang asas dia, yang asal dia. Dia duduk belakang lelaki, sah lelaki dan sah kanak-kanak lelaki. Lepas tu sah dia belakang. Macam orang lelaki, cuma dia start daripada tengah. Tapi oleh kerana macam masjid kita ni, dia jenis grup perempuan ni duduk belah ni, duduk belah kanan saya. Jadi nak start mana? Kira hak paling maknanya kira-kira terdekat dengan imam, maknanya belah kanan. Tapi kalau muslim nak rasa nak start belah tengah pun tak ada masalah. Tidaklah sampai membatalkan sembahyang, tapi start yang orang panggil dekat dengan imam. Dekat dengan imam ni dia tengah-tengah, belakang imam. Maknanya kalau dalam konteks masjid ni dia duduk tengah. Apa ni orang panggil duduk belah kanan dia? Belah kanan saya. Belah kiri saya lah. Kalau belah kanan, belah kanan. Okey. Nombor 2, basuh masa berwuduk. Boleh ke tak guna pam dengan percikkan air ke muka dan tangan dan bahagian yang perlu dibasuh, atau serta-merta menadah air ke dalam tapak tangan dan ratakan ke bahagian anggota yang berkenaan. Dia beginilah, ambil sembahyang ni dia cerita dia begini, famsahu biru'usikum, maknanya wa'arjulakum apa semua kan. Maknanya famsahu ni dia gosok. Gosok. Jadi maknanya di sini, apa pun nak ambil air, cara lagu mana kita nak pancut air, nak suruh kena kat bahagian anggota wudu tu, sama ada nak pancut terus ke muka, tapi pancut pun kena gosok juga muka. Sebab kalau tak gosok tu dia ada ruang-ruang yang tak kena air dengan rata lah orang panggil. Itu yang kalau kita nampak tu dia ada kepompong macam buih. Area tu mungkin tak kena air. Sebab tu mana fausilu basuh, kemudian famsahu, kalimah-kalimah tu digunakan basuh dan gosok. Jadi bila basuh muka tu okey kita gosok, tangan pun macam tu kita gosok. Sebab kalau kita lalukan saja air, dia celah-celah jari ni mungkin tak kena. Jadi kena juga gosok celah-celah jarinya apa semua sekali biar rata. Maknanya kepala, kepala, lepas tu kaki, semuanya kena gosok. Itu je. Cara lagu mana tu terpulanglah, nak pancut ke, nak tadah air tangan ke, lagu mana lagi.
Saya ingat dua tu lah yang biasa kita buat, ya. Jadi dua-duanya boleh belaka, yang penting gosok itu saja, supaya nak pastikan rata dia tu, ya. Rata dia air kena betul-betul. Tinggal lagi di sana ialah maknanya ini nak sentuh sikit tentang orang pergi Mekah buat umrah. Bila buat umrah tu kadang-kadang sembahyang pun tak, antara reason alasan yang dia orang bagi susah nak ambil sembahyang. Sebenarnya tak susah nak ambil sembahyang atas tu bang. Kita ambil sembahyang tu kita fikir susah tu sebab kita fikir macam duduk dalam bilik mandi. Macam rumah kita nak ambil sembahyang tu macam duduk di rumah kita, macam bilik mandi rumah kita. Memang payah nak buat lagu tu. Dia fiqhnya mudah. Kalau rasa nak pakai air sembahyang, nak ambil sembahyang, guna air sembahyang dalam kapal terbang boleh. Kapal terbang memanglah dia sensitif, dia pun takut. Bila ambil sembahyang macam rumah kita sampai air melimpah dalam tandas, itu tak betul. Mana ambil sembahyang sekadar untuk diratakan ke muka kita dan air itu tak tumpah ke bawah. Macam mana? Letak dalam tapak tangan 2, 3, 4 titik, agak-agaklah tak tumpah. Macam ni tapak tangan. Jangan banyak, sikit. Letak, lepas tu sapu di muka. Sapu di muka tu dia jangan lepas, tu je syarat dia. Sapu sampai rata. Ya, agak-agak rata semua, dia celah-celah depan mata kita ni, antara hidung dengan mata ni, dia lekuk sikit tu, kita ratakan betul-betul. Jangan sapu, lepas tu nak pergi sini ni, nak pergi pipi ni, kita katalah letak dahi dulu. Nak pergi pipi ni, kita pergi angkat tangan. Itu dia tak boleh. Dia kena ambil air baru lah. Tapi kalau daripada dahi ni, kita sapu letak dahi, air insya-Allah tak jatuh. Sapu habis muka, selesai satu. Okey, tangan pula ambil letak air dalam tapak tangan kiri kita, sapu, jangan angkat. Syarat dia jangan angkat. Tangan kita tu jangan angkat, sapu sampai rata air, dah habis. Tuan-tuan buat tak percaya, memang tak akan jatuh air. Letak tangan kanan pula, sapu belah kiri pula. Lepas tu apa dia? Kepala lagi lah tak jatuh ni. Ambil 2, 3, 4 titik sapu. Kaki pun lagu tu juga. Jadi kalau itu cara dia, apa sebab kita tak nak sembahyang dalam kapal terbang? Kalau naik Saudi Arabia lagilah dia ada tempat sembahyang. Tempat sembahyang tu dia ada. Nak pergi Mekah macam Medan, tapi tak sembahyang. Balik Mekah tu buat umrah tu tak sembahyang juga. Tu kena tahu bahawa maknanya sembahyang ni macam mana pun kena buat, kecuali tertidur cerita lain lah. Kita pun tak tahu time bila kita tidur sedar-sedar dah cerah dah. Itu cerita lain. Ini makna kita tahu, dan kita pun kena ada niat. Kejut, tanya pramugari pukul berapa nak sembahyang Zuhur ke Asar ni. Kunci lah jam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah.